Okay, sebelum tu nak tanya, kamu boleh dengar tak suara Ustaz? Boleh. 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 Alhamdulillah. Boleh. Okay, kita akan belajar sirah di muka surat 163. Jadi minta kamu semua buka teks kamu masing-masing di muka surat 163. Okay, buka lah. Okay, sebelum kita mulakan kelas, macam biasa kita baca doa belajar dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Okay, dah lama kita tak adakan kelas kan secara Google Meet. Kat sini saya tengok dalam 7 orang. Takpelah, Alhamdulillah. Sebelum tu nak ucapkan terima kasih dan tahniah lah kepada kamu yang sudi hadir kelas pendidikan Islam untuk bulan 9 ni. Okay. InsyaAllah lepas ni mungkin ada kawan-kawan lain yang masuk. Okay, jadi dah lama kita tak adakan kelas secara Google Meet. Hari ni kita start balik. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita bolehlah buka sekolah nanti kan. Doa-doa agar kita boleh buka sekolah. Kamu pun mesti dah bosan kan belajar secara online ni. Secara dalam talian ni. Okay. Jadi hari ni kita akan belajar sirah pada tajuk, ini sirah ni tajuk yang last sekali. Kalau kita tengok dalam buku kita sirah, dia ada sebelum ni, dia ada dalam 5 tajuk. Yang pertama perjanjian Hudaibiyah kita dah belajar. Kemudian pembukaan Kota Mekah kita dah belajar. Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Kemudian yang terakhir itu kita dah belajar Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Itulah haji yang terakhir yang Nabi lakukan. Masa haji itu menunjukkan hari yang terakhir lah Nabi nak wafat. Sekarang yang terakhir kita akan belajar kewafatan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak tengok apakah kisah di sebalik kewafatan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang dah pernah dengar berkenaan kisah kewafatan Nabi Muhammad SAW ataupun mungkin hari ini baru nak belajar berkaitan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa kita kena tahu? Sebab kita kalau sayang kepada Nabi, kita kena tahu tarikh lahir Nabi. Macam kita sayang orang tu, seorang tu kita ambil tahu tentang dia. Bila dia lahir, lepas tu bila dia wafat, dia meninggal bila. Itu tanda kita mencintai atau sayang seorang tu. Jadi begitu juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kita kasih dan sayang, kita kena tahu tentang kisah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Jadi masing-masing kita tengok di muka surat 163. Kalau ada apa-apa nanti, kamu boleh mencelah lah. Kalau ada nak tanya ke ataupun tak dengar ke, tak jelas ke, boleh tanya nanti. Okay, kita tengok buku kamu 163. Kewafatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman. Wahai Muaz, kemungkinan kamu tidak akan dapat bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Semoga kamu akan melalui masjidku atau perkuburanku. Ini salah satu hadis yang menunjukkan detik-detik nak dekat wafat. Ketika nak dekat kewafatan Nabi. Sebab tu masa peristiwa Hajjatul Wada', antara ayat yang terakhir Allah turunkan iaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ayat tu yang bermaksud
pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ayat ini adalah ayat yang terakhir Allah turunkan dan ayat ini juga yang Nabi baca masa peristiwa Hajjatul Wada' kepada sahabat dia. Bila sahabat-sahabat dengar je ayat-ayat yang Nabi sampaikan ni, kebanyakan sahabat rasa gembira. Sebab apa gembira? Sebab mereka dah rasa Islam tu dah sempurna. Sebab dalam ayat tu ada sebut, aku telah sempurnakan agamaku. Jadi sahabat-sahabat gembiralah sebab Islam tu dah sempurna, menyeluruh. Tapi ada seorang sahabat, dia tak gembira, dia sedih bila dengar Nabi bacakan ayat ni. Sebab apa? Antaranya Abu Bakar, silap Ustaz, nama Abu Bakar. Dia rasa sedih. Orang lain semua gembira, tapi Abu Bakar dia rasa sedih sebab bila ayat tu turun menunjukkan pada ayat yang berkenaan telah sempurna Islam, jadi menunjukkan detik-detik kewafatan Nabi nak dekat dah. Sebab apa yang Nabi sampaikan tu dah cukup dah. Jadi sebab tu Abu Bakar dah rasa sedih. Tanda-tanda kewafatan Nabi tu nak dekat. Sebab bila dah risalah dah sempurna, apa yang Nabi dah sampaikan tu dah sempurna, dah cukup. Jadi masa itulah Nabi akan pulang berjumpa, berpulang kembali kepada Allah. Jadi sebab tu ada sahabat yang sedih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kewafatan Nabi Muhammad. Tahukah kamu di mana letaknya makam Nabi Muhammad? Siapa tahu? Siapa tahu Nabi Muhammad tu dia wafat ataupun dia ditanam, kuburan dia Nabi kat mana? Siapa tahu? Ada yang boleh jawab tak? Siapa tahu kubur Nabi kat mana? Nabi ditanam kat mana? Ada yang boleh jawab? Tak apa, kalau salah tak apa. Tak ada. Maksudnya kamu tak tahu Nabi meninggal di mana, dikuburkan di mana? Di Malaysia ke di mana? Malaysia tak ada lah. Agak-agak kamu di mana? Ada yang tahu tapi tak mau malu nak jawab ke apa? Arab. Di mana? Di Arab. Betul lah di Arab. Tapi di negara mana? Yaman. Yaman. Daniel jawab Yaman. Lagi ada nak jawab? Yaman salah. Ada nak cuba lagi? Di Mekah ke? Ada yang nak jawab di Mekah? Okey, tak apa. Kalau kamu tak tahu, kamu tengok gambar ni. Okey, siapa boleh jawab ni gambar kat mana ni? Siapa tahu gambar ni kat mana? Nampak tak Ustaz tunjuk kat dalam tu skrin? Kat mana ni tempat ni? Apa nama tempat ni? Pun tak tahu juga. Sebab tak pernah pergi kan. Kalau Mekah, kamu pernah dengar Mekah? Mekah pernah dengar. Okey, tapi yang ni bukan kat Mekah. Yang ni satu lagi yang selalu kita pernah dengar juga. Selain daripada Mekah, apa lagi? Dia macam Masjid Al-Aqsa lah Ustaz. Masjid Al-Aqsa kan? Ini bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tu di Palestin. Ini masjid lain. Kita panggil ini Masjid Nabawi. Dia berada di mana? Masjid Nabawi ni. Di mana? Berdekatan Mekah. Berdekatan dengan Mekah. Okey. Agak dekat juga lah dalam beberapa jam. Tapi bukan di negeri Mekah, bukan di negara Mekah. Dia ada negara Mekah, satu lagi.
Negara mana? Okey. Negara Madinah. Pernah dengar tak Madinah? Pernah. Pernah. Okey, pernah dengar. Ini adalah Madinah. Ini kita panggil Masjid Nabawi. Dulu tak macam ni lah. Dulu hanya masjid hanya tiang dia tu hanya batang kurma. Lepas tu bumbung dia hanya daun-daun kurma. Tapi sekarang dah semakin canggih. Jadi dia orang buatlah masjid tersegam indah macam ni. Ini yang di tengah ni adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nabi lahir di Mekah, kena ingat betul. Nabi dia lahir di Mekah dan dia meninggal di Madinah. Ini adalah tempat Nabi meninggal, iaitu di negara Madinah. Okay, nanti insya-Allah kita doakan moga kamu boleh pergi sampai juga ke sana. Okay, ini adalah Madinah yang berwarna hijau tu. Buah yang berwarna hijau tu. Itu adalah Masjid Nabawi. Okay, kita tengok Nabi dia dikuburkan ataupun kubur dia tu dia berada dalam masjid tu lah. Ni. Di tengah-tengah ni. Kiri kanan adalah sahabat dia. Iaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka ni dikuburkan di sebelah dengan Nabi. Itu pun atas permintaan mereka juga. Sebab masa Nabi meninggal di dalam rumah Nabi lah. Nabi tinggal bersama Aisyah. Semasa Nabi nak meninggal, detik-detik kewafatan Nabi dia telah minta izin kepada isteri-isterinya untuk berada di rumah Aisyah. Jadi sebab tu Nabi meninggal di rumah Aisyah. Dan dia dikuburkan juga di dalam bilik Aisyah. Ini adalah lokasi bilik Aisyah lah, kubur Nabi. Dan kubur rumah Nabi betul-betul dekat sebelah dia tu masjid. Itu Masjid Nabawi. Dia keluar pintu je masjid. Sebab tu rumah dengan masjid adalah sangat dekat. Sebab tu kalau Nabi buka tirai je, dia boleh nampak orang sembahyang, orang solat jemaah. Jadi sebab di sebelah saja. Okay, jadi Nabi dikuburkan di dalam Masjid Nabawi ni. Sebelah di sana, belah sana tu, belah kiri sana tu, kita pergi, sinilah orang sembahyang, solat di sana. Yang belah sini yang orang ramai ni, itu adalah pintu keluar. Kalau kamu pergi ke Madinah, kamu hanya dibenarkan untuk tengok di luar ni je, tak boleh masuk. Tak boleh masuk ke dalam. Dalam tu lah ada kubur Nabi. Tapi siapa pun tak boleh masuk. Hanya boleh tengok di luar saja, pagar tu je. Lepas daripada tengok, tak boleh tengok lama-lama sebab ramai lagi nak tengok. Kamu kena tengok sekejap, baca doa, selawat. Lepas tu, kita bagi salam kepada Nabi, kita keluar terus. Sebelum ni kita panggil Raudah. Raudah ni maksudnya taman lah. Kita solat di situ. Dia masjid besar tapi di tengah-tengah tu dia panggil Raudah. Situlah adalah asal masjid Nabi. Okey. Dalam ni dia lebih kurang macam ni lah kubur dia. Sebenarnya walaupun Nabi dah meninggal tapi dia masih hidup di sisi Allah. Cuma jasad dia meninggal tapi dia masih hidup di sisi Allah sebab dia adalah kekasih Allah. Jadi sebelah dia, kiri dan kanan dia adalah dia punya sahabat. Selepas kewafatan Nabi, maka yang naik menggantikan Nabi yang menjadi khalifah, yang menjadi ketua kepada orang Islam, Abu Bakar. Semasa kewafatan Abu Bakar nak dekat wafat, dia minta kepada Aisyah. Abu Bakar ni siapa? Abu Bakar ni adalah ayah kepada Aisyah. Maknanya Abu Bakar ni merupakan bapa mentua kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkahwin dengan anak Abu Bakar, Aisyah. Jadi dia minta, ayah dia sendiri iaitu Abu Bakar minta kepada Aisyah anak dia untuk masa dia mati, dia minta kebenaran dia nak ditanam di sebelah Nabi. Jadi Abu Bakar juga ditanam di sini, dekat dengan Nabi. Kemudian selepas Abu Bakar memerintah dan Abu Bakar wafat, maka yang gantikan Abu Bakar Saidina Umar. Jadi Saidina Umar sepanjang dia menjadi khalifah, kemudian bila detik dia nak meninggal, dia juga minta kebenaran kepada Aisyah untuk dia juga ditanam dekat dengan Nabi.
Maka Aisyah pun membenarkan juga. Jadi sebab tu sebelah kiri dan kanan adalah kubur sahabat dia. Yang lain, sahabat-sahabat yang lain tidak ditanam di sini. Ada di kubur Baqi' di belah belakang sana. Kalau kamu pergi nanti kamu tahu kubur Baqi' tu mana. Kat situ ramai sahabat yang dikuburkan kat situ. Itu sedikit sejarah berkenaan makam Nabi. Okey, kita tengok balik buku kita, buku teks kita. Boleh faham ah? Okey. Kita buka muka surat yang seterusnya. Iaitu muka surat 164. Okey. Sekejap 164. Cakap ni ada apa soalan? Ada? Okey, jadi kita tengok muka surat 164. Kalau yang tak ada buku teks, kamu boleh tengok kat skrin ni. Ustaz ada tunjuk. Okey, detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ini kamu kena, tentang berkenaan kewafatan Nabi ni kamu kena dengar elok. Mungkin ni kali pertama kamu dengar. Jadi kalau kamu cinta dan sayang kepada Nabi, kamu kena ambil beratlah. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad SAW telah melantik Usamah bin Zaid menjadi pemimpin kepada angkatan tentera bagi mempertahankan kesucian agama Islam di Palestin. Setibanya Usamah dan angkatan tentera di Al-Jarraf, mereka mendapat berita tentang Nabi Muhammad SAW yang ditimpa sakit. Baginda ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah setelah baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Jadi pada tahun yang ke-11 Hijrah, yang kita belajar itu Hajjatul Wada' pada tahun ke-10. Setahun lepas peristiwa Hajjatul Wada' tu, tahun yang ke-11, inilah peristiwa detik kewafatan Nabi. Iaitu pada bulan Safar, Nabi telah melantik seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Dilantik dia menjadi apa? Menjadi sebagai pemimpin angkatan tentera bagi mempertahankan tanah Palestin. Kemudian bila Usamah sampai di Al-Jarraf, nama satu tempat di Palestin, dia mendapat berita tentang Nabi. Masa tu Nabi berada di Madinah lah. Nabi hantar wakil saja, iaitu Usamah. Masa Usamah berada di Jarraf, dia mendengar berita bahawasanya masa tu Nabi ditimpa sakit, iaitu pada penghujung bulan Safar. Okey. Kemudian yang kedua, baginda sakit, baginda berterusan selama beberapa hari. Apabila keadaan semakin tenat, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Baginda dipapah oleh Ali bin Abi Talib dan Al-Fadlu bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Jadi masa tu Nabi memang dah rasa lemah dah badan dia. Rasa lemah sambil dia dibantu oleh Ali bin Abi Talib, Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas untuk pergi ke rumah Aisyah. Kemudian para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda tampil berucap di khalayak ramai dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda juga meminta para sahabat daripada golongan muhajirin agar berbuat baik dengan orang-orang Ansar. Pada ketika detik-detik kewafatan Nabi, Nabi masih lagi pergi solat berjemaah. Walaupun sakit, Nabi tetap pergi solat jemaah dan Nabi tetap menyampaikan dakwah kepada orang yang berada di situ. Walaupun sakit. Macam kita kalau sakit sikit, kita dah malas nak pergi sekolah kan. Apatah lagi nak bangun kan. Kalau nak bangun, nak pergi sekolah, malas. Tapi bukan setakat pergi sekolah. Sekarang ni nak suruh buka Google Meet pun kita malas kan. Bukan tak payah pergi mana-mana, hanya buka handset je pun kita rasa malas. Tapi Nabi, detik-detik kewafatan, walaupun dia beberapa kali pingsan, tak sedar diri, tapi bila bangun, dia nak pergi ke masjid.
dan dia nak menyampaikan dakwah juga. Sehingga begitu pengorbanan Nabi. Dan dia sempat memberi ucapan iaitu pada kaum Muhajirin dan para orang Islam yang berada di situ supaya berbuat baik dengan orang Ansar. Muhajirin, orang yang berhijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Orang Ansar yang berada di tempat tu. Jadi Nabi berpesan kepada orang yang Muhajirin ni supaya berbuat baik dengan orang Ansar. Kemudian yang keempat, walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Apabila keadaan Nabi semakin lemah, baginda meminta Abu Bakar menjadi imam solat menggantikan baginda. Sekejap, ada orang masuk. Okey, macam Ustaz beritahu tadi, walaupun pada ketika Nabi sakit, tapi Nabi tetap juga berusaha untuk pergi ke masjid menunaikan solat berjemaah bersama para sahabat. Sebab apa? Sebab tadi Ustaz dah beritahu, masjid Nabi dekat je, buka pintu, terus ruang masjid. Jadi sebab tu Nabi berusaha untuk pergi ke masjid dan dibantu oleh Aisyah. Setiap kali Nabi tersedar, Nabi nak bangun, Nabi minta bantuan kepada Aisyah untuk ambil air. Nabi akan letakkan air di sebelah dia untuk dia lap muka dia. Kemudian ada satu bekas untuk Nabi membuang air kecil. Jadi semua tu dibantu oleh isteri dia dan beberapa keluarga yang lain lah. Anak dia pun juga ada di situ, Fatimah. Kemudian 12 Rabiul Awal, ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda menyelak tirai pintu rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Perbuatan Nabi disedari oleh orang ramai dan mereka gembira kerana menyangka baginda sudah sihat dan akan menjadi imam. Keadaan baginda semakin penat. Baginda memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu dan para isteri baginda untuk memberikan pesanan. Baginda meninggalkan pesanan berulang kali kepada umatnya agar memelihara solat. Ketika hampir sangat kewafatan Nabi Muhammad SAW, Abdul Rahman datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Baginda memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Pada ketika itu, baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian, wafatlah baginda ketika berusia 63 tahun. Okey, kat sini dia cerita secara ringkas. Secara ringkas sikit. Sebenarnya Nabi sakit dah beberapa hari. Sebelum 12 Rabiul Awal tu, maksudnya awal-awal Rabiul Awal tu Nabi dah start sakit dah. Sakit dia tu bukan sakit biasa-biasa. Sakit dia tu memang teramat sakit. Sampai Nabi beberapa kali pengsan. Nabi pengsan, kemudian Nabi bangun. Pada malam sebelum subuh tu, Nabi meninggal pada waktu duha, selepas waktu subuh. Pada malam isyak tu, Nabi dah sakit-sakit. Nabi tersedar. Lepas tu Nabi minta kepada Aisyah untuk ambil air. Sebab apa? Sebab air ni bila kita sakit, kita letak je, kita rasa segar sikit. Sebab tu kena letak air kalau orang yang sakit ni. Dan ada seorang sahabat yang datang menziarahi Nabi. Bila dia pegang dahi Nabi, kan orang sakit kalau demam, kita pegang panas. Tapi Nabi punya sakit luar biasa dia, pegang je memang terus dia tarik tangan itu sebab terlalu panas. Terlalu panas demam Nabi tu. Kemudian bila Nabi sedar je, Nabi cuba nak bangun. Masa tu nak solat isyak. Nabi bagi tahu kepada Bilal supaya azan dan menyuruh kepada Abu Bakar untuk menggantikan Nabi menjadi imam. Biasanya kebiasaan memang Nabi yang menjadi imam sebab Rasulullah kan. Tapi bila detik-detik terakhir Nabi perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam solat isyak pada ketika itu. Kemudian bila dia nak bangun je, Nabi usaha nak bangun, pingsan balik. Masa nak solat isyak tu. Kemudian bila dia sedar balik, Nabi tanya lagi, Nabi perintahkan kepada Bilal supaya azan dan perintahkan kepada Abu Bakar supaya menjadi imam. Masa tu Aisyah kata, boleh tak suruh orang lain jadi imam? Sebab kalau suruh Abu Bakar kan ayah kepada Aisyah, kalau suruh Abu Bakar jadi imam, dia tak boleh jadi imam. Sebab apa?
Sebab Abu Bakar ni memang dia ada perasaan yang touching, dia rasa perasaan yang sedih. Kalau dia jadi imam sampai habis dia tak boleh jadi imam. Sebab sepanjang dia jadi imam dia akan sedih, dia akan menangis. Sebab mengenangkan detik-detik kewafatan Nabi tu. Jadi Aisyah kata boleh tak suruh Ali jadi imam? Sebab kalau ayah saya jadi memang tak boleh nak jadi. Sebab dia akan rasa sebab. Lepas tu tak lama tu Nabi pensan balik. Sampailah beberapa kali Nabi pensan dan Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Tinggallah Nabi bangun balik dan masa tu Nabi rasa badannya dah ringan sikit. Lepas tu kemudian bila Nabi nak bangun, Nabi minta tolong kepada salah seorang yang berada di situ untuk bawa dia pergi keluar untuk menunaikan solat berjemaah bersama sahabat. Masa tu dia orang dah start dah solat Isyak yang diimamkan oleh Abu Bakar. Bila Nabi nak keluar daripada rumah, orang yang makmum-makmum tu akan nampak sebab rumah Nabi dekat dengan masjid. Bila Nabi keluar, antara makmum yang nampak Nabi nak keluar. Jadi bila Nabi nak pergi bersolat berjemaah bersama mereka, Abu Bakar pun perasan. Nabi solat dalam keadaan duduk. Bila Nabi nak bersolat, jadi masa tu Abu Bakar dia toleh sikit. Dia nampak Nabi. Dan dia nak beri kepada Nabi untuk jadi imam. Dia nak injak ke belakang sikit. Tapi Nabi bagi syarat, tak apa. Nabi bagi syarat supaya Abu Bakar teruskan menjadi imam. Nabi hanya ikut di belakang. Sehinggalah selesai solat. Kemudian esok paginya selepas subuh, Nabi masa dia orang solat diimamkan macam biasa. Sebelum tu ada tolak menolak. Masa solat Isyak tu ada tolak menolak. Abu Bakar suruh Umar, tapi Umar kata Abu Bakar lebih afdal apa semua. Dia orang ada tolak menolak dan Abu Bakar juga menjadi imam. Tapi waktu subuh tu memang Abu Bakar yang menjadi imam. Kemudian bila mereka dah sedang solat subuh, Nabi selak tirai dan Nabi tengok para sahabat dia sedang solat berjemaah. Masa tu Aisyah tengok Nabi, Aisyah rasa senyum. Dan ada antara makmum-makmum yang tengok, nampak Nabi selak kain tu dalam keadaan senyum juga. Jadi mereka menyangkakan Alhamdulillah Nabi dah sihat dah. Semua rasa gembira lah sebab tengok Nabi sihat. Semalam macam sakit, dia orang berduka cita kan. Bila tengok pagi tu Nabi dah bangun dengan baik. Lepas tu Nabi pun pergi solat sekali. Mereka nampak Nabi tu dah berada dalam keadaan sihat, ceria. Tapi minta maaf, subuh tu Nabi tidak berada sekali. Masa Isyak tu. Bila dia orang tengok, dia orang nampak kat jendela tu, dia orang tengok Nabi tu dalam keadaan sihat. Jadi lepas subuh, dia orang balik macam biasa. Sahabat-sahabat balik macam biasa ke rumah. Dan pada waktu duha itulah mereka mendapat berita bahawasanya Nabi telah tiada. Nabi telah meninggal dunia di pangkuan Aisyah. Aisyah yang berada di sisi Nabi masa ketika Nabi nak wafat. Masa waktu duha itulah Nabi wafat. Okey, lepas ni kita akan tengok pula peristiwa apakah reaksi sahabat bila mendengar kekasih mereka meninggal dunia. Sahabat-sahabat ni, mereka ni sebenarnya masa hidup mereka ni berada bersama Nabi, mereka ni diuji dengan sangat hebat. Antaranya diuji dengan sakit, dengan kesusahan, dengan peperangan lah yang paling banyak sekali mereka diuji. Tetapi ujian yang besar yang paling mereka tak boleh nak terima adalah apabila mereka menerima berita tentang kewafatan Nabi. Itulah detik-detik ujian yang paling berat sekali untuk sahabat-sahabat untuk terima. Cuba bayangkan sebab selama ni mereka berada dengan kekasih mereka. Para sahabat ni, mereka lebih kasih kepada Nabi melebihi kasih diri sendiri. Dan melebihi kasih kepada ibu dan ayah mereka. Sebab tu kalau kita nak kasih, selepas kita kasih kepada Allah, kita kena letakkan Nabi Muhammad adalah orang yang kedua yang kita patut kena kasih. Kemudian baru ibu ayah kita. Dalam semua orang Islam kena letakkan dalam diri. Yang pertama, kita kena kasih dan cinta kepada Allah. Yang kedua, kepada Nabi Muhammad. Sebab tu para sahabat, mereka kasih kepada Nabi melebihi segala-galanya. Sehingga mereka sanggup memberi nyawa mereka untuk mempertahankan Nabi. Sebab apa? Sebab selama ni mereka hidup, mereka berada dengan Nabi. Cuba bayangkan, mereka kalau waktu pagi je, lepas mereka bangun, mereka akan pergi ke rumah Nabi. Walaupun dapat tengok muka Nabi pun mereka sangat gembira. Mereka setiap hari mereka akan bersama dengan Nabi, tengok Nabi. Sehinggalah detik akhir, sebab tu sahabat tak boleh terima. Mereka rasa sebab dan sedih. Sebab Nabi adalah yang menyelamatkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab Nabi kan tugas dia adalah berdakwah.
Itu menyelamatkan manusia daripada kesesatan, kegelapan kepada cahaya. Dan Nabi bersama-sama mereka berkorban, Nabi berkorban masa, tenaga, segala-galanya Nabi korbankan untuk agama, untuk para sahabat, untuk orang Islam. Jadi sebab tu mereka rasa sangat sedih kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita tengok ke muka surat 166. Kita nak tengok apakah reaksi sahabat bila mendengar berita kewafatan Nabi. Sedangkan semalam subuh tu mereka dah tengok Nabi dah okey dah sihat dah. Jadi mereka menyangkakan Nabi ni sihat. Tetapi waktu duha tu mereka tiba-tiba terkejut mendengar kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok muka surat 166. Reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana di Madinah diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi tersebar. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita mendengar berita kewafatan baginda. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Beliau melihat sendiri jenazah baginda, lalu menangis kesedihan atas pemergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihinya. Beliau mencium wajah baginda lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menenangkan Umar yang kelihatan begitu terperanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila para sahabat masa itu tengah kecoh, bila para sahabat dengar saja berita kewafatan, mereka sangat-sangat terkejut dan tak menyangka. Ada beberapa sahabat yang bila dengar saja pengsan. Ada yang pengsan berhari-hari, ada yang pengsan bangun dengar pengsan balik. Sebab mereka tak boleh nak terima. Sangat-sangat terkejut. Dan yang paling tak boleh terima adalah adalah sahabat yang besar iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar antara sahabat yang terhebat dan antara sahabat yang dijamin masuk ke syurga. Sayyidina Umar tak boleh nak terima tentang kewafatan Nabi. Sampailah dia ugut kepada orang yang ada kat situ. Siapa yang kata Nabi meninggal, aku akan pancung kepala dia dengan pedangku ni. Dia ambil pedang dia, siapa yang berani kata Nabi meninggal, cuba siapa berani kata, aku akan pancung kepala dia. Sampai begitu sekali dia tak boleh terima. Dia kata, Umar kata, Nabi bukan meninggal, Nabi hanya pergi berjumpa dengan Allah, bermunajat kepada Allah seketika, nanti dia akan kembali. Sayyidina Umar memang tak boleh nak terima. Dan begitu juga para sahabat. Masa tu semua diam. Sebab takut kan, sebab Umar dah ugut macam tu. Jadi mereka pun pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Masa tu Abu Bakar tidak ada di situ. Jadi mereka pergi berjumpa dengan Abu Bakar dan Abu Bakar sendiri datang ke rumah Nabi dan masuk dan melihat sendiri keadaan Nabi dan dia mengesahkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang telah meninggal dunia. Okey. Ya. Okey, Ustaz nak baca hadis. Ada satu hadis. Okey, hadis berkenaan Abu Bakar dia masuk dan dia melihat Nabi. Okey. Hadis daripada Aisyah berkata, anna Abu Bakrin qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mata. Abu Bakar mencium Rasulullah selepas beliau wafat. Bila Abu Bakar masuk dan dia melihat Nabi dan
memang pada ketika itu dia memang tengok Nabi memang meninggal dunia dan dia sempat cium Nabi. Kemudian dia keluar, dia mengesahkan kepada orang yang kat luar tu bahawasanya Nabi telah meninggal dunia. Masa itulah baru dia pergi ke depan dan dia berkhutbah. Dia bagi tahu kepada orang bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, dan dia bagi tahu sesiapa yang menyembah sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak mati. Bila Abu Bakar cakap je ayat tu, barulah orang-orang yang ada kat situ baru tersedar. Termasuklah Umar yang tengah panas tadi tu. Dan ditambah pula dia membaca satu ayat daripada ayat Al-Quran, iaitu ayat berkenaan Abu Bakar baca dalam ni ada sebut, tapi dia sebut dalam perkataan dalam terjemahan, tapi ayat dia macam ni. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Abu Bakar membacakan ayat ni kepada orang-orang yang berada di situ. Maksudnya apa? Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad, keluar daripada Islam? Barang siapa berbalik ke belakang, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Bila sahaja Abu Bakar bacakan ayat ini, siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu, siapa yang berpaling, adakah ayat ini sebut, adakah bila Rasul tu datang, bila Rasul tu wafat ataupun dibunuh, adakah kamu nak berpaling? Kamu tak mau ikut dah ajaran Rasul, kamu nak berpaling daripada Islam? Adakah kamu nak menjadi orang macam tu? Jadi bila mereka dengar ayat ni, termasuklah Umar, baru dia tersedar. Dia macam baru kali pertama dengar. Sedangkan ayat ni dah beberapa kali dah mereka baca dan mereka dengar. Tapi bila Abu Bakar baca, barulah mereka tersedar dan mereka barulah boleh menerima bahawasanya Nabi juga adalah seorang makhluk, adalah seorang manusia, yang mana setiap manusia, semua makhluk kecuali Allah akan mati. Termasuklah Nabi. Walaupun Nabi kekasih Allah, tapi sampai satu masa dia pun akan meninggal dunia. Tetapi Abu Bakar kata, siapa yang menyembah Allah, Allah tak akan mati dan Allah akan hidup selama-lamanya. Bila para sahabat dengar, barulah mereka boleh menerima, barulah mereka sedar. Itulah di antara reaksi para sahabat. Tapi para sahabat tak salah, walaupun mereka rasa Nabi itu masih hidup, mereka tak boleh terima. Sebab apa? Sebab mereka terlalu sayang, terlalu kasih kepada Nabi. Sebab tu sampai tahap mereka tak boleh menerima kematian Nabi. Okey, kita sambung. Sama juga tadi. Dia sambung ayat yang Ustaz baca tadi. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup. Ini daripada kata-kata dia tadi. Kemudian dibaca ayat yang Ustaz baca tadi, iaitu dalam surah Ali Imran ayat ke-144. Beberapa orang sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenazah baginda dimandikan dan dikafankan, seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Akhirnya baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah. Sekejap aku mau masuk. Okey. Masa bila dia orang dah uruskan jenazah Nabi apa semua, masa tu berlaku perselisihan sikit. Mereka bertanya, kat mana kita nak kebumikan Nabi Muhammad? Di manakah kita nak tanam Nabi Muhammad? Kemudian Abu Bakar berkata, daripada hadis daripada Aisyah, apa maksud dia? Semasa Rasulullah SAW dicabut nyawa, para sahabat berselisih pendapat mengenai pengebumian beliau. Akhirnya Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata,
Allah tidak mencabut nyawa seorang Nabi kecuali di tempat yang beliau sukai sebagai tempat dikuburkan. Oleh itu, kuburkanlah Rasulullah di tempat letaknya alas tidur beliau. Jadi bila Abu Bakar sebut je hadis ni, jadi mereka mengambil keputusan iaitu setiap Nabi yang meninggal, setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad pun, bila Nabi meninggal di tempat tu, maka di tempat itulah juga dia ditanam. Termasuklah Nabi Muhammad. Jadi mereka berpegang pada ayat ni. Bila Nabi meninggal di mana? Di dalam bilik Aisyah dan di atas katil tu juga. Jadi mereka kuburkan Nabi dekat dengan katil yang Nabi meninggal tu. Jadi di situlah makam Nabi. Jadi sebab tu Nabi ditanam di dalam rumahnya sendiri. Masuklah sahabat dia yang dua orang tu, iaitu Abu Bakar dengan Umar. Sebab tu digalakkan kita, kalau nak ingat, kalau kita nak meninggal, kita kalau boleh, kita nak dikuburkan dengan orang-orang yang baik. Dia macam kubur ni macam ibarat kita berjiran. Kita suka tak berjiran dengan, kalau contoh kita duduk di taman ke di mana-mana, contoh kita duduk di taman terendah kan, kita suka tak duduk dengan jiran yang kita tak suka, jiran yang teruk? Mesti tak suka. Sama juga orang dalam kubur. Kubur pun, bila kita meninggal dunia, kita akan hidup dalam kubur tu dan kita akan berjumpa dengan orang lain. Kita akan dihidupkan oleh Allah dalam kubur tu dan kita akan ada jiran-jiran di sebelah kita. Kalau jiran yang baik-baik, maka kita rasa seronok kita berjiran dengan orang yang baik. Sebab tu sahabat dia minta nak ditanam dengan Nabi supaya mereka boleh berjiran dengan Nabi. Jadi sekarang ni kita tak meninggal, kita tak tahulah suasana, tapi memang hakikat dia, orang yang dah meninggal, Allah akan hidupkan dia kembali dalam kubur. Kalau orang tu baik, kubur dia tu menjadi taman syurga. Allah akan luaskan kubur dia. Masa tu, orang-orang yang dah lama meninggal, dia orang akan tanya-tanya, siapa yang meninggal tu? Siapa yang meninggal tu? Kita lah meninggal. Jadi bila dia orang datang kat kita, dia orang sembang, tanya. Kalau dia orang kenal, dia orang akan tanya, macam mana dengan mak aku? Macam mana dengan isteri aku? Dia akan tanya orang yang baru meninggal tu. Kalau dia kenal, dia ceritalah, isteri kamu dah kahwin lain dah. Contohnya kan. Dia akan cerita kepada orang yang dah meninggal lama dah tu. Itu kalau orang yang baik-baik lah. Kalau orang yang kena siksa, tak sempat nak sembang sebab dia kena azab dalam tu. Tapi kalau orang yang baik, orang beriman, dia akan berehat dalam tu. Dia akan menjadi taman syurga. Kita doakan supaya kubur kita ni menjadi taman syurga. Jadi setakat tu dulu. Setakat yang kita dah baca ni, ada apa-apa soalan tak? Sampai muka surat 166. Kamu boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Ustaz nak tahu Samsung Tab ni siapa Iman. Iman lah. Oh, Iman. Kenapa tak letak nama sendiri? Tak boleh Saja. Oh, saja. Okey. Jadi untuk muka surat 167 sampai habis ni, Ustaz rasa nanti kita akan sambung lah. Mungkin Ustaz akan buat video ataupun tengoklah macam mana, akan buat lagi Google Meet ke ataupun Ustaz bagi video saja. Tapi hari ni kita nak baca sampai tajuk tu je, sampai reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi Muhammad dia siapa tahu Nabi Muhammad tu lahir bila? Siapa tahu Nabi Muhammad tu lahir pada bulan berapa, bila? Tak ingat lah. Okay, Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah kita bagi tahun tu. Dan Nabi Muhammad meninggal pada 12 Rabiul Awal, bulan yang sama, bulan 12 Rabiul Awal. Tapi ada pendapat yang katakan 1 Rabiul Awal. Tapi tak kisahlah, yang penting Nabi meninggal pada bulan Rabiul Awal. Dan Nabi meninggal pada hari Isnin. Ini hadis yang sahih. Nabi meninggal pada hari Isnin. Pada tahun ke-11 Hijrah. Bermakna Nabi dah meninggalkan kita selama 1400 tahun lebih dah. Jarak kita dengan jarak Nabi dah 1400 tahun lebih. Nabi telah meninggalkan kita. Sehinggalah sekarang Islam tu dapat tersebar dengan luas. Sekarang ni penduduk yang beragama Islam lebih kurang 7 bilion yang menganut Islam. Tapi orang
ramailah. Yang bukan Islam lagi ramai. Yang Islam ada dalam 7 bilion. Itu adalah di antara pengorbanan Nabi dan para sahabat menyebarkan dakwah. Sampailah sekarang ni, kita berada dalam keadaan Islam. Cuba bayangkan kalau Nabi tu dengan sahabat dia tu tak berkorban untuk menyampaikan Islam. Rasanya kita pun tak dapat Islam. Tapi disebabkan pengorbanan Nabi, Nabi hidup dia memang 24 jam, dikorbankan masa dan hidup dia tu hanya untuk agama Islam. Dia tak ada masa macam kita, berfoya-foya, nak buang masa. Kalau dalam zaman kita ni, masa kita habis dekat dengan gadget, dengan handset. 24 jam masa kita habis kat situ. Semayang pun 5 minit je. Tapi yang selebihnya, kita banyak habiskan kepada benda-benda yang tak berfaedah. Tapi hidup Nabi dan para sahabat hanya untuk agama. Selain daripada berjihad. Berjihad, berperang ni dah berapa kali dah. Ada yang terkorban, ada para sahabat yang terkorban, ada yang terpotong tangan, terpotong kaki. Semua tu mereka berkorban untuk menyampaikan dakwah Islam kepada umat Islam. Sampailah sekarang kita boleh berada dalam keadaan Islam. Dan kita patut rasa bersyukur, kita dilahirkan, mak ayah kita dah Islam dah, kita tak perlu mencari. Tapi orang yang bukan Islam, dia perlu mencari Islam tu. Dia perlu mengkaji, nak dapat hidayah tu. Tapi Allah SWT bagi kita ni, kita celik-celik mata je, kita lahir-lahir kat dunia je, kita dah dapat status Islam. Dengan status Islam itulah yang menyebabkan kita ada tiket untuk masuk ke syurga. Dan kita ada peluang untuk berjumpa dengan Nabi. Bila kita berpeluang berjumpa dengan Nabi, masa itulah kita akan ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nabi. Sebab Nabi telah berkorban untuk kita menyampaikan Islam. Dan Nabi juga merindui untuk berjumpa dengan umat-umat dia. Dan yang paling Nabi rindu dan kasih untuk nak berjumpa adalah umat dia di akhir zaman. Kita ni lah, sebab apa? Sebab apa Nabi kasih dan rindu nak bertemu dengan kita? Sebab kita ni umat yang tak sempat berjumpa dengan Nabi. Tetapi kita beriman kepada Nabi, kita percaya kepada Nabi, kita ikut kepada Nabi, kita ingat kepada Nabi, kita sentiasa selawat kepada Nabi. Sebab tu Nabi rindu nak jumpa dengan kita. Dan kalau kita rindu nak berjumpa dengan Nabi, seharusnya lah kita kena banyakkan selawat dan ikut segala sunnah Nabi. Barulah kita berpeluang berjumpa dengan Nabi. Kalau kita hidup tak pernah ingat Nabi, sepatah selawat pun tak pernah ucap, maka malanglah nasib kita. Kita tak berpeluang nak berjumpa dengan Nabi. Jadi jangan kedekut mulut untuk sentiasa berselawat ke atas Nabi. Paling malas pun selawat sehari 10 kali. Siapa yang berselawat sekali, Allah dan para malaikat akan berselawat kepada dia 10 kali. Cuba bayangkan, baru kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah dan para malaikat akan berselawat ke atas kita sebanyak 10 kali. Jadi, kalau kita berselawat 100 kali, maka berganda-gandalah pahala yang kita akan dapat. Dan itu tanda Nabi mengenali kita. Nanti ke akhirat nanti banyak orang, terlalu ramai, berbilion orang. Macam mana cara Nabi nak kenal kita? Nabi tak pernah tengok kita. Melainkan sahabat Nabi kenal sebab Nabi selalu jumpa. Tapi kita Nabi tak pernah tengok. Macam mana cara nak kenal? Dengan cara berselawat lah. Dengan cara kita ikut apa yang Nabi sampaikan, sunnah Nabi. Jadi Nabi akan kenal kita dan Nabi akan mengiringi kita. Paling tidak pun, Nabi akan bagi syafaat kepada kita. Andai kita dosa kita ni terlebih sikit, nanti kita akan ditimbang di akhirat. Kita akan ditimbang. Kalau dosa kita ni terlebih sikit, pahala kita kurang, dosa terlebih, masa itulah syafaat Nabi akan bagi pada kita. Dia akan bagi dan dia akan beratkan kita punya pahala. Daripada kita tak selamat nak masuk ke neraka, tapi Nabi bagi syafaat. Nabi kenal kita sebab hidup kita dulu kita pernah berselawat kepada Nabi. Nabi kenal orang ni dulu kena berselawat kat atasku. Aku nak bagi syafaat kepada dia. Jadi disebabkan Nabi bagi syafaat kepada kita, kita terselamat daripada masuk neraka. Itu adalah pengorbanan Nabi. Sebab Nabi, salah satu doa yang disimpan, Nabi-Nabi lain semua dah guna dah doa mereka waktu di dunia. Tapi Nabi simpan doa ni di akhirat nanti untuk diminta kepada Allah untuk dibagi syafaat kepada umat-umat dia. Sebab dia terlalu kasih kepada umat-umat dia. Jadi kita memang kena kasih, kena sayang kepada Nabi. Sebab tu kita kenal Nabi. Kalau kita tak kenal Nabi, macam orang bercinta, dia nak kahwin, boleh tak dia minta kat mak dia, nak kahwin lah dengan Minah ni. Lepas tu mak dia tanya, kamu kenal ke Minah tu? Tak pernah kenal. Agak-agak logik tak dia nak kahwin. Dia tak pernah kenal dengan orang tu tapi dia nak kahwin dengan orang tu. Memang tak logik lah. Macam tu juga Nabi. Kita kata kita sayang ke Nabi. Kita cinta dengan Nabi. Tapi orang cerita pasal Nabi, kita hanya tahu nama je, nama Nabi Muhammad. Tapi tentang Nabi lahir bila, keluarga Nabi siapa,
anak-anak Nabi siapa, tubuh Nabi, batang tubuh Nabi pun kita kena kenal. Walaupun tak pernah nampak. Nak kenal macam mana? Kita kena banyak baca hadis-hadis Nabi. Kena tengok hadis-hadis Nabi, banyak sebut tentang peribadi Nabi, perilaku Nabi. Kalau kita kenal Nabi, maka akan timbullah rasa cinta. Sekarang ni kita tak rasa cinta sebab kita tak kenal Nabi itu siapa. Kita hanya tahu nama Nabi Muhammad. Maka tak adalah timbul rasa cinta. Tapi kalau kita selalu baca hadis Nabi, tentang Nabi, maka kita akan rasa kasih dan cinta kepada Nabi. Jadi, kenalah sentiasa kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Antaranya hari ini kita dah kenal dah, iaitu Nabi, kewafatan Nabi. Jadi kena ingatlah tentang kisah ni. Nabi meninggal pada 12 Rabiul Awal pada tahun yang ke-11 Hijrah pada hari Isnin. Di mana dia dikubumikan tadi Ustaz beritahu? Lupa dah. Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah. Ingat. Nanti kalau pergi sana, jangan lupa pergi dengan pergi ke masjid tu, pergi jumpa dan bagi salam. InsyaAllah Nabi dia hidup. Walaupun kita tak nampak di segi mata kita, tapi Nabi boleh menjawab salam kita. Sebab dia hidup di sisi Allah. Dan dia tahu siapa yang bagi salam tu. Sebab itu semua adalah mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Okey? Ada apa-apa persoalan yang kamu nak tanya? Sebelum kita akhiri kelas kita ni. Okey, kalau tak ada, Ustaz nak bagi kamu buat kerja iaitu di buku kamu aktiviti yang biasa lah. Itu di muka surat 78 dengan 79. Dua muka surat kamu kena buat. Buku aktiviti ke? Buku aktiviti warna purple ni. Okay. Muka surat 78 dan 79. Macam biasa nanti hantar dalam grup Telegram. Okay. Okey, kalau tak ada apa-apa, kamu pun tak ada soalan, semua dah faham, alhamdulillah. Jadi hingga kita bertemu lagi insya-Allah di lain hari. Jadi selamat belajar di rumah dan siapkan tugasan kamu. Satu lagi nak minta lah. Nak minta kepada siapa yang belum lagi buat ujian SPI TSR tu, tolonglah. Tapi Ustaz rasa kat sini kebanyakan dah. Mungkin ada yang seorang dua lagi yang belum. Nanti kamu bagi tahu tarikh sebab masih ada lagi. Okey. Dan juga satu lagi pesanan, malam dah bagi tahu tapi nak bagi tahu lagi. Untuk yang kamu nak tasmik kepada Ustaz, minta tolong tasmik ataupun hantar video ataupun paling kurang pun kamu bagi tahulah muka surat berapa kamu baca dalam minggu tu. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh, alhamdulillah. Okey, Boleh. setakat dulu. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.